Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung dengan bahagian ke-11 iaitu menentusahkan konjektor kesan sifat kalis tukar tertib terhadap gabungan transformasi. Sifat kalis tukar tertib A darab B sama dengan B darab A. Pertama, suatu gabungan transformasi AB mematuhi sifat kalis tukar tertib jika imej di bawah gabungan transformasi AB dan gabungan transformasi BA adalah sama. 2. Suatu gabungan transformasi AB tidak mematuhi sifat kalis tukar tertib jika imej di bawah gabungan transformasi AB dan gabungan transformasi BA adalah tidak sama. Kita lihat contoh 18. Raja di sebelah menunjukkan satu objek pada sata kartis diberi bahawa transformasi A translasi 31, B pantulan pada paksi Y, C putaran 180 darjah pada asalan. Tentukan sama ada setiap gabungan transformasi yang berikut mematuhi sifat kalis tukar tertib. Pertama, gabungan transformasi AB. Kedua, gabungan transformasi BC. Untuk gabungan transformasi AB, kita akan lakukan AB dahulu. Jadi kita akan buat B kemudian A. B pantulan pada paksi Y. Kita pantulkan, kita dapat imej R' yang pertama, R'. Kemudian kita buat translasi 31, kita akan dapat R double prime di sini. Kita buat pula transformasi BA. So kita akan buat translasi dahulu, kita akan dapat R' di sini. Kemudian kita buat pantulan pada paksi Y, kita dapat R double prime di sini. So jika kita lihat, kedua-dua imej tidak berada pada tempat yang sama. Imej di bawah gabungan transformasi AB dan BA adalah tidak sama. Maka gabungan transformasi AB tidak mematuhi sifat kalis tukar tertib. Lihat animasi yang pertama. So, kita buat pantulan. Kita dapat R' di sini. Dan kita lakukan translasi. Kita tengok animasi yang kedua. Kita perlu lakukan translasi dahulu. Kemudian lakukan pantulan pada paksi Y. Soalan B pula, gabungan transformasi BC. So, kita akan lakukan C putaran 180 darjah pada asalan. So, ini adalah objek asalan di sini. Kita putarkan, kita akan dapat R' di sini. Kemudian lakukan pantulan pada paksi Y. So, kita akan imej R double prime di sini. Untuk transformasi CB, kita akan lakukan B pantulan dahulu pada paksi Y. So, R' di sini. Kemudian kita lakukan putaran 180 darjah pada asalan, kita akan dapat imej di sini, R double prime. Jadi imej di bawah gabungan transformasi BC dan CB adalah sama. Maka gabungan transformasi BC mematuhi sifat kalis tukar tertib. Bahagian ke-12, memerihakan gabungan transformasi. Sekiranya kita diberi objek dan diberi imej, kita nak tentukan sama ada pantulan, putaran ataupun pembesaran transformasi manakah yang berlaku. Kita akan lihat yang pertama, kita akan tengok pada imej. Objek, imej. Sekiranya imej bukan kongruen dan serupa, saiz juga saiz ada berbeza. Dia serupa tetapi saiz berbeza. So transformasi yang berlaku adalah pembesaran. Sekiranya imej adalah kongruen, orientasi bentuk adalah songsang, transformasi berlaku adalah pantulan. Sekiranya imej kongruen, orientasi bentuk adalah sama tetapi jarak di antara setiap titik sepadan berbeza, dia adalah putaran. Sekiranya imej kongruen, orientasi bentuk adalah sama dan jarak di antara setiap titik sepadan adalah sama, maka transformasi yang berlaku adalah translasi. Semasa memerihakan gabungan transformasi AB, kita perlu mengikut tertibnya, iaitu memerihalkan transformasi B dahulu diikuti transformasi A. Contoh 19,
Raja di sebelah E prime ialah imej bagi objek E di bawah gabungan transformasi ST. So ini imej, ini adalah objek. So berlaku transformasi ST, perihakan transformasi T dan S. Seterusnya perihakan satu transformasi tunggal yang setara dengan gabungan transformasi ST. Okey, jawapan untuk transformasi T ialah putaran 180 darjah pada pusat negatif 2, 6. Okey, macam mana kita tahu? Kita perlu cari satu persamaan lah, satu perkaitan. Okey, apa yang boleh kita lakukan? Jadi kita boleh melakukan putaran dengan sudutnya adalah 180 darjah. Pada pusatnya, pusat putaran adalah negatif 2, 6. So kita akan dapat imej yang pertama di sini, warna hijau. Kedua, kita lakukan pembesaran pada pusat 1, 6 dengan faktor skala 2. Okey, pusat pembesaran macam mana kita nak cari? Kita cari satu titik pembesaran lah. Kemudian kita kira imej bahagi objek, kita akan dapat faktor skala. Okey, ini adalah salah satu jawapan. Dia boleh jadi jawapan yang lain juga. Okey, dia boleh jadi putaran ni, dia boleh jadi dekat pusat titik pusaran yang lain dan juga sudut boleh jadi berubah. B, perihakan satu transformasi tunggal yang setara dengan gabungan transformasi ST. Okey, untuk dapatkan ni, satu saja transformasi yang diperlukan, iaitu pembesaran. Macam mana kita nak tahu dia adalah pembesaran? Okey, kita lihat imejnya satu besar, satu kecil. Dan dia adalah ni kan tidak dia serupa, tapi kedudukan itu berbeza saiz. Jadi kita akan nampak pusat pembesaran tu berada di tengah. Caranya adalah kita sambungkan titik yang sepadan objek dan imej, kita cari pusat pembesaran. Okey, cari titik persilangan. Kemudian untuk faktor skala, imej bahagi objek. Okey, negatif 2 ni sebab kita dah tahu kalau pusat pembesaran di tengah, dia adalah nilai negatif. So jawapannya adalah pembesaran pada pusat negatif 3, 6 dengan faktor skala negatif 2. Okey, lihat animasi ini. Sambungkan satu lagi dan kita dapat titik persilangan di sini. Okey, negatif 3, 6. So dalam pusat pembesaran. Okey, lakukan pembesaran, skalanya adalah negatif 2. Bahagian yang ke-13, menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan transformasi. Raja di sebelah menunjukkan peta bagi suatu kawasan hutan lipo. Kawasan berwarna merupakan habitat sekawan hidupan liar. Kawasan sisi 4 ABCD dan QRSV merupakan pondok pemerhatian aktiviti hidupan liar. Okey, yang ini, yang warna putih. Konsep transformasi digunakan untuk membina pondok pemerhatian tersebut dengan keadaan ABCD ialah imej bagi PRTU di bawah gabungan transformasi UV. A, perihakan selengkapnya transformasi V, kemudian U diberi luas pondok pemerhatian ABCD ialah 45 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi kawasan berwarna. Okay, yang pertama kita tentukan yang mana imej adalah objek. So ini adalah imej, ini adalah objek, yang besar. So untuk perihakan transformasi, kita objek hasilkan imej. Jadi yang pertama adalah pembesaran. Yang kedua adalah putaran. So jadi V adalah pembesaran pada pusat 01 di sini dengan faktor skala 1/3. Okey, daripada objek besar ni jadi imej kecil, jadi adalah 1/3. Yang kedua ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 3, 6. Okey, lihat animasi ini. Okey, pembesaran. Kemudian kita lakukan putaran. Okey, untuk soalan B pula, diberi luas pondok pemerhatian ABCD ialah 45 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi kawasan berwarna. So, kita akan gunakan formula luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Jadi, kita gantikan nilai 45 sama dengan 1/3 kuasa 2 darab luas PRTU.
Jadi luas PRTU sama dengan 45 darab 9 sama dengan 40.5 meter persegi. Untuk dapatkan nilai kawasan luas yang berlorek, kita perlu tolak 40.5 tolak 45 sama dengan 36 meter persegi. Jadi sampai di sini sahaja untuk video kali ini. Kita akan sambung pada video seterusnya. Terima kasih.